TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah kimia, di mana untuk hari ini, cikgu akan kongsikan tips-tips dan juga teknik menjawab untuk anda mendapatkan markah maksimum. Siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nisa. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Sean, khabar baik. Okey, baiklah Cikgu, dan saya tahu hari ini bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, betul. Kita ada mermaid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia muka-muka kita yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri, bukan kenalkan diri, tapi kenalkan mermaid kita yang ada dalam talian Cikgu. Okey, baiklah Sean. Okey, yang berada dalam talian sekarang adalah putera Muhammad Anik Bahjat bin Nur Helmi. Okey, yang seterusnya kita ada putera Muhammad Akil bin Muhammad Aminuddin. Okey, kita juga ada putera Muhammad Hafiz Irsyad bin Muhammad Noor. Dan yang terakhir kita ada putera Sarjan Farhan bin Syukri. Oh, ada pangkat sarjan juga Cikgu? Ya, semuanya putera sarjan. Ada pangkat. Okey, baik-baik. Dan apa yang kita akan belajar ni Cikgu? Ya, hari ini sebenarnya Sean, kita akan belajar mengenai topik polimer di mana ianya merupakan silibus dalam tingkatan 5, merupakan topik bab 4. Okey. Sebenarnya Sean, kalau Sean nak tahu, dalam topik polimer ni sebenarnya ia berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Oh, ya ke? Ya, kerana aplikasi kimia yang berada dalam topik polimer ini selari dengan teknologi masa kini di mana pelbagai produk dihasilkan melalui polimer. Okey, baik. Jom kita mulakan Cikgu. Boleh? Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey, so apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian? Okey, diharap semuanya sehat sentiasa. Okey, hari ini kita nak pergi kepada topik polimer. Okey, merupakan topik tingkatan 5 bab 4, bab yang terakhir, 2 yang terakhirlah, second bab yang terakhir. Okey, seterusnya adalah kita nak pergi pula kepada apakah yang dimaksudkan dengan polimer. Awal-awal lagi dah ada definisi. Sebenarnya definisi ini membawa satu markah dalam soalan. Okey, sebenarnya definisi ini tak susah pun sebab dia adalah sejenis soalan ataupun konstruk pengetahuan. Okey, di mana murid-murid baca je dalam buku teks tu dah dapat dah jawapan untuk definisi. So apakah definisi polimer pada hari ini? Iaitu polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman banyak ulangan unit asas. Apakah itu unit asas? Unit asas itu dikenali sebagai monomer. Jadi, okey, percantuman banyak unit ulangan asas ini sebenarnya akan menghasilkan polimer melalui satu tindak balas yang dinamakan pempolimeran. Okey, tindak balas pempolimeran. Okey, seterusnya, kalau kita tengok lagi dekat sini sebelum tu, okey, kita cuba kita tengok balik apakah contoh polimer yang berkait dengan kehidupan harian kita ataupun yang berada di sekeliling kita. Cuba murid-murid yang berada di rumah, murid sukses cikgu, okey, dan berada di talian, okey, berikan contoh apakah antara jenis polimer yang selalu anda lihat. Boleh ke? Boleh. Apakah antaranya? Ya, Hafiz. Contohnya ni daripada karbohidrat mem. Karbohidrat. Yang dibentuk melalui monomer glukosa mem. Monomer glukosa, dan polimernya adalah Polimernya adalah kanji mem. Kanji ataupun kita panggil karbohidrat. Okey, so di paparan sekarang ni adalah contoh-contoh polimer yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Sebelum tu kan Sean, okey, polimer ni kita boleh kategorikan dia kepada beberapa kumpulan berdasarkan kepada yang pertama adalah sumber polimer tu datang daripada mana. Okey, yang kedua adalah daripada cara polimer itu dihasilkan. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri polimer. Kita nak tengok apakah berapakah
polimer yang ada, ciri-ciri polimer itu sendiri. Okey, seterusnya cikgu pergi dulu yang pertama ini iaitu contoh-contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Ya, apa Sean? Apakah beza di antara polimer semula jadi dan juga polimer sintetik? Okey, bagus soalan Sean tu. Okey, untuk makluman semua, polimer semula jadi itu adalah polimer yang terhasil daripada semula jadi. Okey. Melalui bahan-bahan yang berada di alam sekeliling kita. Okey. Manakala polimer sintetik pula adalah merupakan polimer buatan manusia yang melalui tindak balas kimia di makmal atau di kilang-kilang. Itu bezanya, Sean. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, yang murid-murid perlu tahu. Antaranya adalah macam Hafiz cakap tadi, Putra Sarjan Hafiz cakap tentang karbohidrat. Nasi, pulut yang kita makan semua tu kan. So, ianya adalah polimer semula jadi iaitu karbohidrat di mana monomernya adalah glukosa. Manakala bagi polimer protein, kita boleh dapat daripada daging. So, monomernya adalah asid amino. Okey, seterusnya kita ada polimer. Ya. Ayah ni. Okey, cikgu teruskan. Okey, seterusnya kita ada polimer semula jadi iaitu getah asli. Okey, getah asli monomernya adalah isoprena. Itu ada beberapa contoh polimer semula jadi. Seterusnya di bawah tu kalau murid-murid boleh tengok, ianya adalah sejenis polimer sintetik. Antaranya adalah pipe getah. Saluran pipe dekat rumah kita tu kan. So ianya adalah terhasil daripada monomer vinyl klorida dan polimernya adalah dipanggil polyvinyl klorida. Okey, seterusnya. Kita nak jawab soalan Sean, boleh boleh. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Okey, mengenai pengelasan polimer. Okey, bahan manakah adalah polimer semula jadi? Adakah A politena, B polipropena, C polyisoprena ataupun D polineoprena? Ada siapa yang nak jawab kat sini? Putra-putra? Saya, ma'am. Okey, teruskan. Saya, ma'am. Okey, teruskan. Saya, ma'am. Siapa tu? Hafiz atau Anik atau Akil? Okey, teruskan. Anik, ya. Silakan. Akil, ma'am. Okey. Bagi Akil, ma'am. Okey, baik. Jawapannya C, ma'am. Polyisoprena, ma'am. Polyisoprena. Okey, ianya adalah polimer semula jadi. Bagi apa tu, Akil? Ianya adalah polimer bagi getah? Bagi getah, ma'am. Ya, getah asli. So, jawapannya adalah ya, betul. Polyisoprena. Okey, seterusnya kita tengok. Dah dapat satu markah dah. Ini adalah antara soalan objektif yang akan ditanya. So, soalan nombor 2. Polimer X merupakan molekul rantai panjang yang terbentuk dari ulangan unit glukosa. Okey, bila sebut glukosa, kita tahulah ianya adalah monomer bagi apakah polimer tersebut. Jadi, antara berikut yang manakah polimer X? Siapa yang nak jawab dekat sini? Putra-putra? Saya yang jawab. Okey, teruskan Hafiz. Okey, Hafiz, teruskan. Saya. Okey. Jawapan dia A, ma'am, kanji. Kanji. Sebab kita dah tahu dah monomernya adalah glukosa. Pandai. Okey. Boleh? Baik juga ya. Momen kita yang ada dalam talian, harap kepada mereka yang menonton di rumah pun dapat jawab soalan tersebut. Dan sekarang cikgu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2022. KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Nisa bagi mata pelajaran kimia tingkatan 5, topiknya ataupun tajuknya adalah polimer. Baiklah Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. Seterusnya kita nak pergi pula kepada jenis-jenis polimer. Okey, polimer terbahagi kepada 3 jenis iaitu yang pertama adalah polimer termoplastik. Okey, iaitu polimer yang diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. Itulah polimer termoplastik. Antara contohnya adalah nilon. Okey, seterusnya kita juga ada contoh plastik ataupun PVC, polyvinyl klorida. Seterusnya kita ada nombor 2 iaitu polimer termoset. Apakah itu polimer termoset? Ianya merujuk kepada polimer yang tidak dapat diacu semula dan terurai dan hangus selepas dipanaskan. Antara contohnya adalah baklit.
Okey, ataupun permainan budak-budak tu antara contoh polimer termoset. Seterusnya nombor 3 adalah polimer elastoma, di mana polimer ini adalah polimer yang dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal selepas dipanaskan. Antara contohnya kan Sean, kita ada span basuh pinggan tu kan. Kita pegang dia dan kita lepas dia kembali kepada bentuk asal, ataupun bantal yang kita tidur tu, ada setengah bantal yang diperbuat daripada polimer elastoma. Okey, so jadinya untuk span ni kita namakan polyurethane. Okey, maafkan cikgu. Okey, seterusnya, kita nak terus pergi kepada soalan objektif yang menjurus kepada jenis-jenis polimer. Antaranya adalah antara yang berikut, yang manakah contoh polimer elastoma? Ada tak putra-putra yang nak membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Saya jawab, ma'am. Okey, silakan Farhan. Okey, Farhan, silakan. Okey, macam kita dapat lihat, A dan B, bekalik dan melamina tu adalah termoset. Manakala polyvinyl klorida adalah termoplastik. Jadi kita boleh asingkan yang last sekali, kita styrena butadina adalah polimer elastoma, ma'am. Jawapannya D, ma'am. Okey, jom kita semak jawapan daripada Farhan. Ya, betul. Jawapannya adalah D, iaitu getah styrena butadiena, iaitu SBR ni merupakan contoh polimer elastoma. Ingat ya, murid-murid dekat luar sana, polimer elastoma adalah polimer yang mana bila kita lepaskan dia kembali kepada bentuk asal. Okey, seterusnya kita nak pergi pada soalan yang keempat. Rajah A menunjukkan dua produk yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Antara berikut, yang manakah paling baik menerangkan ciri kedua-dua polimer ini? Agak tinggi sikit aras kesukaran soalan ini. Okey, jadi kita kena analisis. Okey, apa gambar rajah yang terpapar pada rajah A tersebut? Jadi, manakah jawapan yang paling tepat menerangkan dua polimer ini dalam ciri yang dipaparkan jawapan tersebut? Dipersilakan. Ada? Putra-putra? Ada putra-putra nak tolong jawabkan soalan? Okey, Anik. Silakan Anik. Anik Bahjan. Ada, ma'am. Ya, Anik teruskan. Ma'am. Ya. Kat tu, kita boleh lihat ada Lego. Ada tinggal. Termoplastik dan juga jadi saya rasa jawapan dia ialah D. Okey, D iaitu termoplastik boleh diacu berulang kali. Boleh diacu sekali sahaja. Tetapi termoset hanya boleh diacu sekali sahaja. Ya, betul tu jawapannya. Okey, di mana kalau kita tengok peralatan mainan tu adalah contoh ya. Okey, adalah contoh termoset di mana kita tak boleh acu dia banyak kali. So sekali sahaja. Okey, manakala termoplastik boleh diacu berulang kali. Okey, jadi kita nak teruskan kita punya pembelajaran iaitu mengenai tindak balas polimer. Di sini cikgu nak nyatakan kita ada dua tindak balas polimer iaitu pempolimeran penambahan dan yang kedua adalah pempolimeran kondensasi. Jadi jom kita tengok apakah beza di antara dua jenis polimer ini. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah pempolimeran penambahan. Apakah itu pempolimeran penambahan? Ya, murid-murid kat luar sana ada nak tolong cikgu jawab? Pandai pun. Okey, antaranya pempolimeran penambahan ini berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon, okey, C, double bond C itu bertindak balas antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau tengok di paparan ini, okey, kita ada ethena. Okey, monomer ethena dan polimernya adalah polyethena. Okey, jadinya kalau boleh putra-putra boleh ke tunjukkan antara contoh polimer-polimer penambahan yang melalui proses pempolimeran penambahan. Ada? Angkat tinggi sikit. Cuba angkat tinggi sikit. Okey. So di paparan ini kita boleh nampak proses pempolimeran penambahan di mana monomer menghasilkan melalui proses pempolimeran menghasilkan polimer. Okey, jadinya polimer ni adalah satu rantai yang sangat panjang. Jadi kita perlukan percantuman unit ulangan tu banyak. Jadi untuk kita menulis
kita boleh ringkaskan dengan menulis seperti yang ditunjukkan oleh putra-putra. Iaitu sebagai contoh, cikgu tengok kalau tengok yang pada Anik Bahjat punya tu. Itu adalah kloroetena. Kalau tak silap cikgu, ianya adalah kloroetena. Dan jadi apabila melalui proses pempolimeran penambahan, ianya akan jadi polyvinyl klorida. Kalau tak silap cikgu. PVC. Betul ke? PVC. Okey, PVC. Jadinya murid-murid di luar sana boleh menulis ataupun boleh ringkaskan tindak balas pempolimeran penambahan ni melalui penulisan persamaan pempolimeran. Okey, seterusnya kita nak tengok pada pempolimeran kondensasi. Apakah beza pempolimeran kondensasi dengan pempolimeran penambahan tadi? Jadinya dekat sini, pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Okey, dua jenis monomer yang berbeza di mana hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air dan molekul hidrogen klorida. Maksudnya untuk pempolimeran kondensasi, ianya akan ada dua homolog series, siri homolog yang berbeza. Jadi murid-murid kena kenal pasti adakah ini pempolimeran kondensasi ataupun pempolimeran penambahan. Okey, lagi satu tips dia adalah pempolimeran kondensasi menghasilkan produk lain iaitu asid hidroklorik, hidrogen klorida ataupun molekul air. Okey, seterusnya kita tengok pada satu soalan ini. Okey, Raja 1 menunjukkan monomer bagi terilena. Okey, apakah jenis pempolimeran bagi terilena? Adakah ianya pempolimeran penambahan ataupun pempolimeran kondensasi? Ada putra-putra nak tolong cikgu jawab? Saya jawab, ma'am. Okey, Farhan Darwisha, teruskan. Okey, ma'am. Kalau kita tengok, monomer yang sebelah kanan itu merupakan 1,2 etanadiol. Di sebelah kiri itu merupakan asid terephthalate. Di sini dapat dua monomer yang berbeza. Jadi, pempolimeran dia adalah kondensasi, ma'am. Ya, kondensasi. Jom kita semak jawapan dia. Betul, ianya adalah pempolimeran kondensasi disebabkan monomer yang dipaparkan adalah mempunyai dua siri homolog yang berbeza. Tak sama. Sama ke Sean? Tak sama kan? Tak sama. Tak sama kan? So ianya adalah pempolimeran kondensasi. Jadi, soalan seterusnya. Lukiskan formula struktur bagi polimer yang terbentuk dari monomer tersebut. Kalau kita tengok markah dia diperuntukkan dua markah. Jadi, cikgu nak minta murid-murid ataupun putra-putra lukiskan sekarang formula struktur bagi polimer yang terhasil daripada monomer yang ditunjukkan. Dua markah tu, kat mana nak dapatkan dua markah? Okey, cepat-cepat kita lukis. Ya, dan kepada mereka yang menonton di rumah pun, anda pun boleh cuba dan kita boleh bandingkan jawapan kita semua, ya? Betul tu. Okey, kalau dah siap boleh tolong angkatkan. Okey. Dah siap, ma'am. Dah siap. Dah siap. Okey. Okey, angkat tinggi sikit. Anik Bahjat, bagaimana? So, kalau kita tengok, lukisan daripada putra-putra untuk formula struktur. Okey, semuanya betul. Okey, Farhan betul. Hafiz betul. Siapa lagi tu? Akil betul. Okey, cuma Anik Bahjat. Okey, Anik Bahjat pun betul juga. Cikgu, apa yang saya nampak untuk Hafiz tu, dia ada air juga ke? H2O. Ada air. Okey, dekat Hafiz tu ada air. Terima kasih, Sean. Okey, sebenarnya ada air sebab kita tengok pada soalan kata lukiskan formula struktur. Okey. Jadi kita fokus kepada formula struktur sahaja. So maksudnya Jadi air tu tak perlu lah, ma'am. Tak perlu. Jadinya dua markah tu diberikan. Okey. Dua markah tu diberikan kepada. Okey, cuba angkat sekali lagi formula struktur tadi tu. Dua markah diberikan kepada pertama adalah lukisan struktur tu sendiri yang dalam tu. Okey, lukisan tu sendiri. Okey, kalau cikgu boleh tunjukkan jawapan dia kat sini. Okey, lukisan tu dapat satu markah. Okey, yang dalam ni dapat satu markah. And then seterusnya buat bracket.
Okey, buat kurungan, dapat letak N. N tu merupakan integer, integer yang besar. Jadinya 2 markah ada di situ. Jadi semua dapat 2 markah kecuali Hafiz Irsyad. Dia buat penambahan kat situ. Okey. Jadi seterusnya. Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya kita nak pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni adalah mengenai tindak balas pempolimeran di mana polimer digunakan dengan sangat meluas dalam kehidupan harian kita lah. Rajah 2 menunjukkan kegunaan 2 polimer yang berbeza dalam kehidupan seharian. Kita ada polimer A iaitu nilon dan kita ada polimer B iaitu botol air, Sean. Yeah. Okey, jadinya soalannya adalah banding dan bezakan polimer A dan polimer B dari segi tindak balas, pempolimeran dan ciri-ciri monomer yang terlibat. Kat sini diperuntukkan 4 markah. Jadi bagaimana kita nak banding bezakan polimer A dan polimer B? Sekali lagi cikgu tunjuk, polimer A adalah nilon, polimer B adalah botol air. Jadi, siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Saya. Okey, semua nak tolong jawab. Okey, seorang je yang boleh. Siapa nak jawab? Saya. Okey, Hafiz. Okey, silakan Hafiz. Ya, ma'am. Macam kita nampak dekat gambar tu, polimer A ialah nilon, ma'am. Nilon. Polimer A ialah nilon. Polimer A ni dia terhasil daripada tindak balas pempolimeran kondensasi, ma'am. Okey. Sebab dia mempunyai monomer-monomer yang berbeza, ma'am. Monomer-monomer yang berbeza. Dari segi apa yang berbeza tu, Hafiz? Ciri-ciri monomer dia mempunyai 2 kumpulan berfungsi atau dikenali sebagai siri homolog, ma'am. Oh, okey. Maksudnya penghasilan monomer polimer A ni adalah melalui pempolimeran kondensasi di mana Hafiz cakap tadi monomer-monomer yang terhasil adalah daripada siri homolog yang berbeza. Bagaimana pula dengan polimer B, Hafiz? Berbeza, ma'am. Okey, bagi polimer B pula, ma'am. Macam kita dapat tengok kat gambar tu botol plastik. Botol plastik ni ialah polietena, ma'am. Ya. Polietena ni terhasil daripada gabungan monomer-monomer yang sama iaitu monomer etena, ma'am. Okey. Tindak balas pempolimeran dia ialah tindak balas penambahan, ma'am. Pempolimeran penambahan. Ya, yang sama. Okey, jadi jom kita semak jawapan daripada Hafiz tadi. Okey, ciri-cirinya? Ciri-ciri dia, dia yang dapat tengok tu, monomer dia mempunyai ikatan gada 2 antara atom karbon. Atom karbon. Okey, tahniah Hafiz, awak berjaya menjawab dan memperolehi 4 markah. Okey, di sini cikgu nak syorkan kepada murid-murid sukses cikgu, okey, supaya kena kenal pasti dulu. Okey, polimer A dengan polimer B tadi tu melalui tindak balas apa? Maksudnya tindak balas pempolimeran kondensasi tu apakah contoh-contoh polimer yang melalui tindak balas tersebut? Kalau tindak balas pempolimeran penambahan pula, apakah antara contoh-contoh polimer? Jadi daripada situ bila diberikan soalan, murid-murid dapat mengenal pasti dan menjawab soalan dengan baik. Ya, terima kasih cikgu. Dan itulah dia salah satu teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan tindak balas pempolimeran. Ya, dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2022. KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran kimia tingkatan 5 dan tajuknya adalah polimer. Bersama dengan Cikgu Nisa. Baiklah Cikgu, silakan. Terima kasih Sean. Seterusnya kita nak pergi pula kepada getah asli. Okey, di mana dalam topik polimer ini selain daripada kita belajar tentang polimer, kita juga belajar mengenai getah asli dan satu lagi iaitu getah sintetik. Sekarang kita tumpukan perhatian kepada getah asli terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan getah asli? Getah asli sebenarnya boleh terdapat di dalam lateks. Okey, dan merupakan sejenis polimer semula jadi yang cikgu cakap tadi tu, iaitu yang dinamakan polimer isoprena. Jadinya, apakah itu lateks? Lateks ni merupakan, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, ianya adalah cecair putih yang keluar daripada pokok getah bila kita menoreh getah. Siapa yang biasa menoreh getah, dia tahu apakah itu lateks. Seterusnya, okey, seperti yang cikgu cakap, lateks ni adalah getah asli adalah polimer semula jadi yang mana monomernya adalah isoprena. Ini adalah monomer bagi getah asli. Polimer yang dihasilkan adalah polimer isoprena. Jadi kalau murid-murid tengok pada keratan rentas getah asli ataupun zarah getah di hujung sana tu, okey, terdapat
cas negatif yang berada pada protein membran di permukaan luar. Jadinya apa yang berlaku di sini, cas negatif ini pada protein membran akan menolak di antara satu sama lain zarah-zarah getah tadi itu, menjadikan zarah getah itu tidak akan menggumpal. Okey, seterusnya, kita nak tengok dulu apakah ciri-ciri asas bagi getah asli. Pertama, kita ada getah asli bersifat kenyal ataupun anjal di mana dapat diregangkan dan kembali kepada keadaan asal apabila dilepaskan. Kemudian yang kedua, mudah dioksidakan. Oksigen dari udara akan menyebabkan getah teroksida. Jadi getah akan cepat rosaklah. Yang ketiga, kalis air. Getah asli tidak telap pada air. Dan yang keempat, lembut. Pepejal putih lembut pada suhu bilik. Yang kelima, ciri getah asli ini adalah tidak tahan haba. Pada suhu yang tinggi, getah asli akan lembut dan melekit. Manakala yang keenam, penebat elektrik tidak mengalirkan arus elektrik. Itu adalah ciri-ciri getah asli ya Sean. Yeah. Tapi sebenarnya kita boleh tambah baik getah asli ni dengan menambah bahan lain supaya kita dapat hasilkan getah yang lebih berkualiti lah. Jadinya kita tengok ini adalah antara contoh produk yang dihasilkan daripada getah asli. Antaranya adalah sarung tangan. Okey, kita juga ada tayar, kasut getah dan juga getah rambut. Itu antara beberapa contoh produk daripada getah asli. Okey, baiklah. Getah asli ini boleh wujud dalam dua keadaan. Satu, boleh wujud dalam keadaan menggumpal. Dan lagi satu, boleh wujud dalam keadaan bentuk cecair. Jadinya, lateks dikumpulkan dalam bentuk cecair untuk diproses atau boleh dibiarkan menggumpal dan dipungut sehari selepas penorehan. Kalau kita tengok kan Sean dekat pokok getah kan, kita nampak cecair putih yang keluar tu, okey, dia dalam keadaan cecair lah. Yeah. Okey, lama-kelamaan dia akan menggumpal, akan jadi pepejal. Jadi kita nak tengok apakah sebab dan mengapa getah ini boleh tergumpal. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita nak cegah getah asli ini daripada tergumpal. Okay. Baiklah, di sini cikgu nak minta putra-putra, salah seorang daripada awak semua untuk menerangkan bagaimana proses penggumpalan lateks boleh berlaku. Dipersilakan. Saya try, Ma'am. Baik, teruskan Anik Bajat. Baik. Sekarang kita bercakap pasal proses penggumpalan lateks. Jadi, lateks dia mempunyai membran protein yang bercas negatif. Jadi, cas-cas negatif ni, membran bercas negatif ni, dia akan menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Okay. Seterusnya, ion hidrogen daripada asid meneutralkan cas negatif pada membran protein. Asid ini, ion hidrogen ini boleh pada asid, mungkin daripada bakteria dan sebagainya. Jadi, apabila ion hidrogen ini hadir, dia akan meneutralkan membran protein yang bercas negatif tadi. Jadi apabila membran protein ini sudah dineutralkan, maka zarah-zarah getah ni akan berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein tersebut pecah. Jadi apabila membran protein lateks itu pecah, maka polimer-polimer getah boleh bergabung antara satu sama lain dan menyebabkan lateks itu tergumpal. Sekian, Ma'am. Terima kasih Anik. Ya, betul tu. Sean, untuk pengetahuan Sean dan murid-murid sukses cikgu di luar sana, proses penggumpalan lateks ni sebenarnya ada dua cara. Okey, pertama, kita boleh tambahkan asid lemah ke dalam lateks. Ataupun yang kedua, kita boleh biarkan lateks ini terdedah kepada udara, dan kemudian macam Anik cakap tadi, bakteria pada udara akan merembeskan suatu asid ya Sean, iaitu asid laktik, di mana asid laktik ini mempunyai ion hidrogen yang akan meneutralkan membran protein yang bercas negatif tadi. Jadinya bila dah neutral, zarah-zarah ini akan berlanggar dan zarah getah akan pecah, maka polimer yang berada di dalam getah tadi itu akan bergabung dan menyebabkan lateks tadi tergumpal. Okey. Boleh ya semua? Okey, seterusnya kita nak pergi pula pada soalan mengenai getah ini. Okey, yang pertama, rajah 2 menunjukkan lateks yang diperolehi daripada pokok getah boleh disimpan dalam bentuk cecair dan juga pepejal. Okey, jadi soalannya,
terangkan bagaimana lateks yang diperolehi daripada pokok getah boleh dikekalkan sifat cecairnya. Maksudnya Sean, kita tak nak bagi lateks tu menggumpal. Ya. Kita nak kekalkan dalam keadaan cecair sebab sesetengah kilang-kilang perlukan dalam bentuk cecair untuk buat sarung tangan dan sebagainya. Jadi bagaimana, kita nak tanyalah putra-putra kita kan, bagaimana nak kekalkan supaya lateks ini tidak menggumpal. Dipersilakan. Saya. Siapa yang nak jawab? Okey, Farhan mungkin tadi dah Anik. Okey, Farhan pula. Okey, ma'am. Latex, kalau kita nak kekalkan sifat cair latex tu, kita kena letakkan ion hydroxida dalam tu, ma'am. Mesti kita kena masukkan alkali ke dalam latex tersebut, ma'am. Pandai pun. Letakkan larutan beralkali, yang mana larutan alkali itu ada ion hydroksida. Lagi, Farhan? Sebab ada 2 markah kat sini, baru dapat 1 markah. Jadi disebabkan ion hydroxida tu bercas Negatif. dia akan menutupkan asid yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. Jadi apabila cas positif yang dekat asid tu dinutupkan oleh ion hydroxida, maka lateks tersebut tidak akan bergumpal, ma'am, sebab cas negatif yang terdapat kat membran protein tu still ada, ma'am. Ya, betul tu. Maksudnya dekat sini apa yang negatif. cuba disampaikan oleh Farhan tu tadi, kita tengok jawapan, betul tak, sama tak? Okey, di mana nombor 1 jawapannya adalah sifat cecair getah tu sendiri. Kita boleh kekalkan dengan menambahkan satu larutan alkali yang lemah, iaitu amonia. Di mana larutan alkali ini mengandungi ion hidroksida. Jadi, ion hidroksida yang ditambah tadi akan menetralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria. Asid laktik tadi menghasilkan ion hidrogen. Jadi, disebabkan zarah getah tadi diselaputi oleh membran protein yang bercas negatif, maka lateks akan kekal dalam keadaan cecair. Jadinya zarah-zarah getah ini akan menolak di antara satu sama lain dan kekal dalam keadaan cecair dan tidak akan menggumpal. Okey, seterusnya. Ya, kat sini murid-murid boleh dapat 2 markah. Jadi murid-murid tolong catatkan apa yang cikgu cuba sampaikan ni, kerana ini adalah tips-tips penting bagaimana nak jawab soalan mengenai getah asli. Seterusnya. Okey. Sekarang kita nak pergi pula kepada getah asli yang mana kita nak lakukan satu proses iaitu pemvulkanan getah. Apa itu proses pemvulkanan getah? Pemvulkanan getah ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Jadinya kalau tadi kita ada getah asli kan, sekarang kita ada getah tervulkan. Cikgu, tapi untuk Cici bagi getah asli dengan getah tervulkan tu sama ke, Cikgu? Tak sama, Sean. tak sama? Tak sama, Sean. Okey, bagus soalan Sean tu. Maksudnya getah asli dan getah tervulkan mempunyai ciri yang berbeza. Kali ini getah tervulkan lebih keras. Lebih kuat dan lebih tahan kepada haba. Okey, lebih tahan kepada tindak balas pengoksidaan tadi. Yang mana tadi kalau kita tengok getah asli pada mulanya, ciri-ciri asas dia adalah mudah teroksida. Jadi akan cepat rosak. Sekarang ni getah tervulkan tidak akan mudah teroksida. Okey, boleh Sean? Boleh. Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang berkait dengan getah tervulkan. Antaranya adalah Rajah 3 menunjukkan formula struktur bagi 2 jenis getah yang berbeza. Kalau putra-putra dapat lihat getah X dan getah Y, ada beza tak kat situ? Dari segi struktur dia, formula struktur. Ada, ma'am. Ada beza, ma'am. Mesti, ma'am. Ada. Dekat mana yang ada perbezaan tu? Sean sendiri nampak tak? Ada tak perbezaan di sini? Ada nampak, Cikgu? Ada kan? Bagaimana putra-putra? Ada beza, ma'am. Ada beza, ma'am. Ada beza. Dekat mana tu perbezaan itu? Dekat dia punya rantai, ma'am. Ada sulfur. Ya, rantai betul. silang sulfur, kan? Ada rantai silang sulfur. Kalau nampak macam sama formula struktur ni, tetapi disebabkan getah Y itu ada formula, ada tambahan sulfur, atom sulfur, rantai silang sulfur di situ menyebabkan getah Y itu sebenarnya lebih kuat. Jadi apakah getah Y tersebut? Jadi soalan yang pertama, nyatakan jenis bagi getah X dan getah Y. Siapa nak tolong jawabkan?
Saya, Ada? ma'am. Okey, Ya. Akil. Silakan Akil. Getah X ialah getah tak tervulkan, ma'am. Dan kalau Y ialah getah tervulkan, ma'am. Ya, betul. Kat sini Akil boleh dapat 2 markah kerana jawapan yang diberi adalah tepat. Di mana X tu tak ada pun rantai silang sulfur, so ianya merupakan getah tak tervulkan. Manakala getah Y adalah getah tervulkan. Seterusnya, nyatakan satu contoh produk yang diperbuat daripada getah Y. Saya nak jawab, ma'am. Okey, Farhan. Okey, satu contoh produk yang dibuat daripada getah Y adalah tayar, ma'am. Tayar. Okey, selain daripada tayar, kita juga ada Tapak kasut, ma'am. tapak kasut. Okey, 1 markah diberikan untuk pengetahuan tentang jawapan ini. So macam saya cakap tadi, Sean, okey, soalan ataupun jawapan ini boleh dapat terus daripada buku teks. Kalau murid baca buku teks, ianya adalah satu soalan yang aras yang sangat rendah, so boleh jawab soalan ini. Seterusnya, apabila getah X dipanaskan bersama sulfur, getah Y dapat dihasilkan. Namakan proses itu. Ini penting ni, 1 markah. Apakah nama proses itu? Okey, ma'am. Bila getah dipanaskan bersama sulfur, kita boleh katakan yang getah tu melalui proses tervulkan, ma'am. Proses pemvulkanan sebenarnya. Nama proses itu adalah pemvulkanan. Boleh ya, Farhan? Dan seterusnya, nyatakan satu perbezaan sifat bagi getah X dan getah Y. Apa beza getah X dan getah Y tadi? Macam Sean tanya Ma'am tadi. Apa bezanya di antara getah X dan getah Y? Beza getah X dengan getah Y. Getah Y dia ada rangkai silang sulfur, ma'am. Antara rantai polimer dia, ma'am. Dari segi Sebab sifat? dari segi sifat dia, sebab dia ada rangkai silang sulfur tu, Y ni dia lebih kenyal daripada getah X, ma'am. Ya, betul tu. Lebih kenyal daripada getah X. Itu jawapan yang kita nak lah. Lebih kenyal. Okey, itu Baiklah, cikgu, Sean. dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2020. KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan Cikgu Nisa dan juga saya, Sean Steven, bagi mata pelajaran kimia tingkatan 5 polimer. Baik, Cikgu, teruskan. Silakan. Baiklah Sean, terima kasih. Kita teruskan. Sekarang kita nak masuk pula kepada 4.3 iaitu getah sintetik. Apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Ianya sebenarnya merupakan sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal dan ataupun kita boleh panggil dia sebagai polimer elastomer. Kebanyakan getah sintetik ini sebenarnya dihasilkan daripada produk sampingan daripada petroleum. Jadinya kalau arti kata lain ianya adalah alternatif kepada getah asli. Jadi kita guna getah sintetik. So jadi contoh getah sintetik ini kita ada seperti di paparan adalah tapak kasut ataupun kita ada sarung tangan. Seterusnya kita juga ada senaraikan ciri-ciri bagi getah sintetik. Bila sebut getah sintetik, ianya sama maksud dengan polimer sintetik, di mana getah sintetik ini adalah getah buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia di makmal ataupun di kilang-kilang. Antaranya adalah yang pertama, keras. Yang kedua, kenyal. Yang ketiga, ianya sebagai penebat haba yang baik. Yang keempat, getah sintetik juga tahan pada bahan kimia, seterusnya tahan pengoksidaan dan juga tahan haba. Ini adalah contoh getah sintetik iaitu tali sawat. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan contoh-contoh getah sintetik dan kegunaannya. Okey, siapa boleh bagi tahu dekat cikgu apa antara contoh getah sintetik yang pernah anda jumpai? Ada? Saya, ma'am, saya. Okey, teruskan. Ya, Hafiz. Macam antara getah yang saya tahu ialah getah silikon, ma'am. Getah silikon. Okey, bagaimana? Apakah antara ciri-ciri getah sintetik yang bernama silikon ni? Ciri-ciri dia ialah tahan sumbu yang tinggi dan juga bersifat lengai, ma'am. Bersifat lengai. Di manakah kita boleh guna getah silikon ini? Selalunya silikon ni digunakan dalam implan pembedahan, alatan memasak dan komponen automotif, ma'am. Komponen automotif. Okey, selain daripada getah silikon. Pembedahan plastik, ma'am. Pembedahan plastik. Okey, pandai. Seterusnya, apa antara contoh lagi getah sintetik selain daripada yang Hafiz cakap tadi, getah silikon? Ada yang nak bagi contoh? Ya, Anik Bahjat. Silakan. Ya. Antara contoh lain getah sintetik ialah neoprena, ma'am, atau juga dikenali sebagai
Polikloroprena, ma'am. Okey, polikloroprena. Kena sebut betul-betul. Betul, ma'am. Okey, apakah antara ciri-ciri? Polikloroprena. Ya, apakah antara ciri-ciri getah sintetik ini? Ciri-ciri polikloroprena ialah tahan haba yang tinggi, tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Jadi, di manakah kesesuaian penggunaan getah neoprena ini? Biasanya, ma'am, untuk paip getah petrol, ma'am. Paip getah petrol. Lagi, selain daripada itu? Sarung tangan Sarung dan tangan. juga tali sawat. Tali sawat. Okey, kita juga ada, kalau kita tengok dekat bawah sekali itu, kita juga ada getah nitril. Getah nitril merupakan salah satu daripada contoh getah sintetik. Jadi, apakah kegunaan getah nitril ini? Siapa tahu? Saya Saya. Okey, Farhan. Kita bagi pada Farhan pula. Okey. getah nitril ni digunakan untuk membuat sarung tangan, ma'am. Sarung tangan. Okey, bagus. Jadi dekat sini kalau Syam boleh tengok dekat paparan, kita ada getah nitril yang digunakan untuk buat sarung tangan dan kita juga ada getah neoprena yang digunakan untuk buat sarung tangan. Jadi, jom kita tengok apakah antara soalan yang berkait dengan getah sintetik ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Yang membawa 1 markah. Siapa nak tolong cikgu jawab? Saya, ma'am. Okey. Saya jawab, ma'am. Anik, Akil tak nak jawab ke Akil? Okey, teruskan. Silakan Anik. Tak apa, ma'am. Saya Okey. bagi yang dia baca je, ma'am. Okey, bagi baca dulu. Okey, teruskan. Okey, ma'am. Getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat elastoma ataupun elastik. Elastik. Okey, apa yang masukkan dengan elastoma tadi? Elastoma ni, ma'am, dia merupakan polimer yang apabila kita tarik bila kita tarik polimer tu, dia boleh kembali kepada bentuk asal dia balik, ma'am. Apabila kita lepaskan regangan tersebut. Betul. Okey, terima kasih Anik. So betul dapat 1 markah, pandai. So apakah itu polimer getah sintetik? Merupakan polimer sintetik yang bersifat elastoma, di mana kalau kita tarik, kita regangkan dia dan kita lepaskan, dia kembali kepada bentuk asal. Seterusnya, yang kedua, sarung tangan pembedahan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli atau getah sintetik. Persoalannya sekarang ni, kita nak guna getah asli ke getah sintetik? Jadi soalan pertama, namakan getah sintetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan sarung tangan pembedahan. Dia nak fokus pada getah sintetik. Apakah nama getah sintetik tersebut? Saya, ma'am. Saya, ma'am. Akil. Okey, Akil dah nak jawab. Okey, silakan Akil. Jawapan dia getah sitril, ma'am. Getah? Nitril. Nitril. Getah nitril. Okey, jom kita semak jawapan. Ya, betul. Getah nitril. Kita gunakan getah nitril untuk buat sarung tangan pembedahan. Ianya paling sesuai menggunakan getah nitril. Bagaimana pula dengan soalan yang seterusnya? Sarung tangan pembedahan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli atau getah sintetik. Jadi bagaimanakah ciri sarung tangan pembedahan daripada getah asli tadi berbeza dengan yang dihasilkan menggunakan getah sintetik? Kenapa kita guna getah sintetik? Kenapa tak guna getah asli? Saya nak jawab, kan? Hafiz Irsyad, silakan. Kita guna getah sintetik ni sebab dia lebih tahan kepada minyak dan pelarut organik, bahan kimia yang digunakan dalam pembedahan. Dalam pembedahan maksudnya tahan dari segi kepada pelarut organik ataupun minyak, kan? Betul. Jadinya jawapannya adalah 1 markah. Betul, lebih tahan terhadap minyak dan bahan pelarut. Seterusnya, okey, boleh kita sambung lagi, Sean? Ada Boleh, masa cikgu. lagi? Ada. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya, iaitu getah sintetik lebih tahan lama dan tidak mudah diuraikan secara semula jadi. Getah sintetik ni berbanding dengan getah asli. Wajarkan penggunaan getah sintetik ini dalam menghasilkan pelbagai barangan. Soalan ini selalu ditanya dalam bahagian esei yang membawa 3 markah. Jadi, kita kena wajarkan kenapa boleh kita guna getah sintetik ini. Okey, siapa nak tolong ma'am jawab? Saya, ma'am. Saya nak Saya, jawab. ma'am. Siapa tu, Sean? Ramainya. Okey, kita Ya. pilih Akil lah.
Boleh? Kita pilih Akil. Akil tadi dia kurang cakap, dia pemalu, Sean. Ya ke? Okey. Okey, teruskan. Getah sintetik lebih tahan haba dan tahan pelilasan untuk membenarkan bahan kita yang dihasilkan, ma'am. Okey, pertama... Dan seterusnya, Okey, sekejap Akil. Pertama tadi Akil kata, bagaimana Akil menjawab soalan ini di mana wajarkan penggunaan getah sintetik dalam menghasilkan pelbagai barangan. Pertama, kenapa tadi? sebab dia tahan haba, ma'am. Tahan haba. Okey, lagi satu? Tahan pelilasan. Tahan pelelasan. Okey, seterusnya yang kedua? Yang kedua, getah sintetik tidak mudah terurai, ma'am. Secara semula jadi, boleh menyebabkan pencemaran, ma'am. Jadinya dia getah sintetik ini bagusnya dia tidak mudah terurai. Sean, tidak mudah terurai. So, sesuailah untuk buat pelbagai jenis barangan. Dan yang ketiga, untuk jawapan yang ketiga? Yang terakhir, ma'am, yang ketiga, ma'am. Getah sintetik perlu dilupuskan secara sistematik agar pencemaran dapat dielakkan, ma'am. Pencemaran dapat dielakkan kerana kita boleh lupuskan dia secara sistematik. Jadi, mari kita semak jawapan daripada Akil, putera Akil tadi. Okey, betul. Dia ada tahan haba dan tahan pelelasan. Yang kedua, getah sintetik tidak mudah terurai secara semula jadi dan pencemaran tidak dapat tak berlakulah. Kita dapat elakkan pencemaran. Dan seterusnya, getah sintetik perlu dilupuskan secara sistematik agar pencemaran dapat dielakkan. Dan soalan yang terakhir, ini soalan cepumas. Cikgu nak tanya, bagaimanakah kita nak kurangkan penggunaan polimer ni ataupun getah sintetik ni terhadap, maksudnya terhadap alam sekitar kita. Kalau kita sayang pada alam sekitar kita, bagaimana kita nak pupuk nilai-nilai murni di kalangan kawan-kawan tentang penggunaan getah sintetik ni? Adakah kita perlu guna setiap masa ataupun bagaimana? Tak, ma'am. Ya. Tak jawab, ma'am. Okey, Hafiz. Ya, ma'am. Untuk getah sintetik ni kita tak perlu guna setiap masa, ma'am. Sebab kita ada pilihan alternatif iaitu getah asli. Getah asli. Jadi kita boleh guna getah asli sebab dia bahan organik, ma'am. Jadi dia lebih selamat untuk alam sekitar. Bila selamat alam sekitar. Okey. Seterusnya kalau boleh ma'am cadangkan adalah macam sekarang ni kalau kita pergi pada kedai-kedai dan sebagainya, okey, dikenakan bayaran untuk plastik, betul. Jadi di situ adalah salah satu kempen untuk kita kurangkan penggunaan polimer-polimer ni kadang-kadang sebab susah nak diuraikan. Begitu, Sean. Okey. So itu saja, Sean, rasanya untuk kali ini. Ya, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini. Okey. Jadi untuk rumusan pada hari ini, okey, untuk bab polimer ni sebenarnya tak susah pun murid-murid yang berada di luar sana ataupun berada di talian. Okey, di sini banyak fakta dan awak boleh kaitkan topik ini dengan kehidupan harian kita. Dan kita boleh bezakan tadi daripada awal kita tentang polimer. Okey, bagaimana polimer itu dihasilkan melalui proses apa. Okey, dan kita ada berapa ciri-ciri polimer itu sendiri. Kita ada 3 tadi kan. Polimer termoplastik, polimer elastomer, polimer termoset. Jadinya dekat situ sahaja murid-murid boleh dapat markah dengan mudah sekiranya murid-murid baca buku teks, okey, hafal dan kaitkan dengan kehidupan harian kita. Pasti anda boleh menjawab soalan berkaitan dengan topik polimer ini, Sean. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid yang ada dalam talian dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua untuk anda mendapatkan maksimum skor ataupun skor maksimum bagi topik ataupun tajuk polimer dalam mata pelajaran kimia. Dan sekarang kita akan berjumpa lagi di episod ataupun di kelas yang seterusnya. Jumpa di sana. Bye-bye. Didik TV KPM